Cabaran yang kita hadapi ini apabila saya banyak berceramah, bukan sahaja kawasan UMNO, hatta di kubu-kubu PAS. Sebab bila saya merasa mendedah PAS ni, yang dia takut pendedahan. Benda tu sebenarnya dia pas sembunyi. Kebenaran tu. Bila dia pas sembunyi, bila saya mengkaji dan saya jumpa punca, saya cuba nak mendedahkan segala pembohongan dia. Jadi seolah-olah buka pekung dia, itu sebab timbul kemarahan. Saya baca dalam satu sejarah mengisahkan seorang ulama mutabar, Humad bin Abu Salamah. Jadi benda ni kita boleh ambil satu pengajaran atas beban keyakinan. Humad Abu Salamah ni seorang ulama. Masa tu Amir Basrah ni seorang Amir Basrah yang cukup bengih. Dan satu hari kerja umat seorang ulama ni, dia telah mendakwah sekumpulan perempuan pelacur. Sehingga perempuan pelacur tu telah menjadi Islam hatta bulan Ramadan, puasa Ramadan. Bila sampai semayang sunat Aidilfitri, dia bawa sekumpulan wanita tu tadi semayang sunat Aidilfitri. Terjumpa dengan Amir Basrah. Kemudian bila jumpa Amir Basrah mengenali wanita-wanita ni adalah wanita-wanita yang digambarkan buruk. Dia kata, tahukah kamu ya Humad bahawa wanita yang kamu bawa ni adalah perempuan pelacur yang nak dihukum mengikut Islam dengan hukuman. Dia kata dia bukan hakim nak hukum mereka. Tahukah bahawa wanita ni amalannya tak diterima oleh Allah atas sebab perbuatan mereka. Dia kata dia bukan Tuhan untuk menghukum mereka. Melainkan kata Humad, aku sebagai seorang ulama, aku bawa keluarkan mereka ini atas tugas aku. Yang itu menyuruh perbaikan dan aku cegah segala kemungkaran. Jadi bila mana berbalah dengan Humad ini, akhirnya Amir Basrah marah. Ini pengajaran yang saya ambil. Bila Amir Basrah marah, dia tinggalkan Humad 2-3 hari, dia panggil balik Humad. Dia jadi rahsia dalam diri dia, kenapa Humad ni seorang yang berani sedangkan orang lain tak berani? Maka dia tanya Humad, kenapa kamu begitu berani pada aku ya Humad sedangkan orang lain tak? Dia kata kalau ilmu tu daripada Allah, demi Allah seorang manusia takkan takut dengan manusia. Tapi kalau ilmu tu kerana manusia, sampai bila pun manusia akan takut dengan manusia. Inilah pegangan saya. Sebab apa yang saya bercakap ini adalah, kalau ilmu tu kerana Allah, demi Allah saya tak akan takut dengan manusia. Kalau ilmu tu kerana manusia, dan manusia akan takut dengan manusia. Inilah menjadi satu dorongan semangat kepada saya bahawa saya tak gentar kalau berlaku apa-apa juga cabaran seperti yang saya katakan tadi. Saya tetap dengan perjuangan saya. Sebab tu saya teruskan sampai sekarang. Akhirnya mereka kesedaran. Sebab tu saya tengok pada hari ni, kalau katalah penjamah-penjamah UMNO, pendekatan dalam bidang agama, kupas segala isu dengan buat research yang detail macam ni, saya rasa, saya yakin bahawa UMNO akan dapat sambutan lebih hebat. Kerana keyakinan itu ada terletak kepada penyampaian kita, penjelasan kita. Tapi oleh kerana kita tak mendekatkan diri kita dengan bidang agama, penjelasan yang sebenar, jadi orang menganggap kata UMNO ni sebagai satu pertubuhan politik untuk menyelamatkan orang Melayu. Tetapi nak relate dengan agama tak ada. Sebab itulah minat fizikal je. Padahal satu jihad yang cukup hebat. Padahal satu ibadah di sisi Allah yang cukup hebat. Kerana kita menyelamatkan satu bangsa, satu negara, hubbul watal minal iman. Menyelamatkan negara ni kata para ulama sebagai satu, ya, sebagai benda iman kita. Tapi kita tak nampak benda tu. Ini masalah jangan kita orang UMNO. Kalau UMNO tampil di kalangan orang agama ni, kadang-kadang tak berani nak sentuh soal PAS. Tak berani nak sebut perkataan PAS. Sebab tu saya yang paling kontroversi di samping kenangan manis. Dan saya juga satu kenangan manis tentang saya biasa dicabar muzakarah secara terbuka, bukan secara tertutup, tentang masalah hudud di negeri Kedah. Dua ulama PAS, saya seorang je depan audien yang begitu ramai. Ini satu kenangan manis saya dalam satu peristiwa muzakarah. Tahun 2004, pada 11 bulan 4 tahun 2004. Saya masih ingat itu detik sejarah bagi saya. Kerana peristiwa dia bermula begini. Di satu masjid di ujung Ketun, seorang ustaz PAS mengajak. Bila mengajak, dia duk bunyi tentang siapa yang tolak hukum Allah ini kafir. Dengan tak dijelaskan, dengan baca ayat wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun zalimun fasiqun. Bangsa siapa yang tidak berhukum hukum Allah maka kafir, zalim, fasik dan sebagainya. Jadi ucapan dia tu, ajaran dia tu, tazkirah dia tadi, dia menjurus kepada pihak kita. Berkebetulan terdengar pada pengurusi JKK orang kuat UMNO kita. 5 minit sebelum pada tu dia capai mic, dia tanya,
Ustaz yang bercakap dah hukum tu tadi, ustaz baca dah lagi enactment hudud PAS. Dia kata tak lagi. Maka ditujunya kepada orang PAS yang lain. Maka semua tak baca lagi. Jadi maknanya saya didapati bahawa orang PAS dia tak baca enactment hudud yang dikeluarkan oleh pihak PAS. Tapi dia mempermainkan soal hukum Allah yang sebenar. Dituduhnya konon kita tolak hukum Allah. Tapi hukum kanun syariah 2 Kelantan 1993 dia tak baca. Draft hudud PAS Hak Terengganu 2002 dia tak baca. Akhirnya dituduhnya kita tolak hukum Allah. Tapi bagi saya mengkaji kedua-dua enactment itu. Bila saya kaji kedua-dua enactment tu, hatta saya muzakarah mai ke UMNO Malaysia, jumpa dengan Datuk Ghazali Haji Ahmad, jumpa ramailah penceramah-penceramah UMNO yang berbawa dalam bab agama, kami muzakarah. Bila muzakarah, didapati banyak kesilapan-kesilapan, masuk Datuk Zainal Abidin, Datuk Zainal lah, Zainal Sarkom. Jadi Zainal Abidin Sarkom, kami muzakarah mencari satu ni. Jadi bila mana depa tak baca, bila dicabarnya benda yang macam tu, timbullah kontroversi sikit dalam masjid tu. Kemudian pengurusi JKK ni nak selesai dengan depa, dia kata lah macam ni, pihak apa carilah siapa yang boleh berjelas sebenar, bagi pihak dia nak cari. Dan kita bukan nak cari Allah menang, kita nak cari kebenaran. Sebenarkah UMNO ni tolak hukum hudud? Maka masa tu dia ternampak saya ni lah orang yang akan ditengahkan untuk nak berdebat dengan puak tu. Jadi saya pun pi saya tak tahu mereka ni siapa, dan mereka tak tahu pihak UMNO ni siapa. Kemudian diberinya kepada saya, di dewan tu penuh, di luar tu penuh. Kemudian kami dinasihatkan oleh polis tak boleh buat poster. Tapi kami maklum dengan pejabat agama. Itu kenangan manis saya. Yang pertama, dalam soal isu debat terbuka ni. Kemudian, saya banyaklah mempersoalkan kesilapan-kesilapan dalam enactment hudud PAS 1963 di Kelantan dan juga di Terengganu. Kerana di dalam tu, disebutnya mukallaf maknanya seseorang yang mencapai umur 18 tahun dan sempurna akal. Bila sebut 18 tahun dan sempurna akal ni, kalau kita kaji dalam sirah, ilmu fiqah, hukum fiqah, bahawa 18 tahun tu dah tak betul. Sedangkan fiqah kata, lelaki yang bermimpi, yang berusia 15 tahun, hatta wanita 9-12 tahun yang datang haid, maka mukallaf. Kalau kita buka dalam kitab Al-Jilid 1 Imam Syafi'i, tentang satu sirah, bagaimana Ibn Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak bersama kamu dalam perang jihad Uhud. Nabi tanya Ibn Umar, berapa umur kamu? Dia kata 14 tahun. Kamu belum mukallaf. Terang-terang Nabi kata. Bila datang umur 15 tahun, ya Rasulullah, aku nak bersama dalam perang dengan kamu, bersama dalam perang Badar, perang jihad. Berapa umur kamu? Ya Ibn Umar, 15 tahun. Kamu dah mukallaf. Jadi persoalan saya kepada mereka, kalau 18 tahun mukallaf, tafsiran mana? Nas mana? Sedangkan dalam fiqh Imam Asy-Syafi'i dan kitab Al-Um sirah Rasulullah mengatakan 15 tahun. Ada tak nas lain yang boleh menafikan 15 tahun sebutan Nabi dan kita nak guna pakai 18 tahun? Tak boleh jawab. Orang lain dah mula ni dah. Tak boleh jawab. Lepas pada tu, saya bangkit tentang enactment 56 perkara 1, enactment 56 perkara 2. 56.1, dia kata orang Islam dikenakan hudud, yang bukan Islam boleh memilih. Sedangkan bila kita rujuk dalam kitab hudud yang sebenarnya, hudud ni dia tak kira sama Islam atau bukan Islam, asalkan manusia. Tapi kenapa dibahagikan antara Islam kena hudud, yang bukan Islam tak kena hudud? Di sini menampakkan bahawa kerana nak ambil hati bukan Islam, di segi politik. Nak menambah hati yang bukan Islam, seolah takut orang Islam takut dengan hukum hudud. Maka hukum ini telah mula dipindah. Itu saya persoal. Dengan saya berpandu daripada kitab hudud yang sebenar. Sedangkan hukum hudud kena pada setiap manusia. Sedangkan dua kata Al-Quran, dua kata hadis, dua kata ijma' ulama', satu kata Al-Quran, dua kata hadis. Dalam satu kitab tu mengatakan bahawa hudud ni kena pada semua pihak.